Apabila kita duduk di kedai kopi dan bercerita-cerita dengan rakyat kebanyakan, ramai rakyat menganggap bahawa kerjasama antara GRS dan juga Pakatan Harapan, ya, GRS ini ada banyak parti-parti lokal yang ada seperti PBS, ada banyak lagi lah ya yang berkumpul bersama di dalam gabungan rakyat Sabah. Dan ramai antara rakyat bersetuju bahawa JRS dan Pakatan Harapan ini sekiranya diberikan mandat sekali lagi mempunyai kelebihan ya untuk menjadi kerajaan sekali lagi, dan apa yang mereka katakan adalah ya untuk memperkukuhkan hubungan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. So ini amat penting untuk melihat ya pembangunan di Sabah ini khususnya dapat dilakukan dengan sebaiknya. Dan satu lagi yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat semua, kenyataan daripada seorang pemimpin Sabah yang menyatakan sebagaimana yang dimahukan oleh rakyat di luar sana, yang menyatakan bahawa kerjasama GRS dan PS ini penting ya untuk mengukuhkan muafakat kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Itu antara kenyataan daripada Armizan sahabat semua. Jadi ayo kita lihat kenyataan penuh beliau. Kerjasama antara Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Pakatan Harapan pada PRN Sabah yang ke-17 penting bagi mengukuhkan muafakat kerajaan negeri dan persekutuan, khususnya dalam menangani isu melibatkan kedua-dua pihak. Timbalan Setiausaha Agung GRS Armizan Muhammad Ali berkata, permuafakatan itu memberi ruang lebih kukuh untuk Sabah dan memperjuangkan hak di bawah Perjanjian Malaysia 1963, termasuklah tuntutan 40% hasil negeri serta kadar pemberian khas kepada Sabah. Kita ambil pendekatan kerjasama kerana sebahagian besar tuntutan ini berada di bawah bidang kuasa persekutuan dan memerlukan kesepakatan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Kita juga mempunyai wakil dalam kerajaan persekutuan. Jadi saya optimis dengan kepimpinan kerajaan ketika ini. Katanya pada sidang media selepas pelancaran Jenderapati Gagasan Sabah, Gagasan Rakyat Sabah bagi Dun Limbau di Dewan Ulu Sapat. Armizan yang juga Menteri Perdagangan, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata, beliau melihat komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menunaikan tuntutan bahawa MA63 termasuk kenaikan kadar pemberian khas Sabah Ju yang ditingkatkan kepada 600 juta ringgit. Dan untuk pengetahuan sahabat semua, ini sebagai tambahan dari saya, bahawa berkaitan dengan tuntutan bahawa MA63 ini sebenarnya ya ada 9 perkara yang telah pun dilaksanakan. Mungkin ramai di antara kita yang belum tahu kandungan 9 perkara ini. Dan selain itu ada perkara-perkara lain juga yang ditingkatkan, diberikan otoritinya kepada Sabah. Dan saya percaya ramai yang antara kita yang belum tahu, sebab ramai yang mengatakan kononnya kerajaan ini tidak melakukan apa-apa perjanjian MA63. Itu adalah satu tuduhan dakwaan yang salah. Ketimbang dengan kerajaan-kerajaan sebelum ini, dan ketika kerajaan PAS Bersatu Perikatan Nasional pun ya tidaklah sebaik hari ini ya kerajaan persekutuan, terutamanya tuntutan dalam MA63 ini telah dilaksanakan dengan banyak sekali, 9 dan beberapa perkara lain. Jadi kita boleh melihat bahawa Datuk Seri Anwar telah melakukan bahagian beliau dengan begitu baik sekali. Menambah kenyataan daripada Armizan, beliau berkata ketika pentadbiran warisan, kadar itu hanya meningkat kepada 26.7 juta kepada 53.4 juta ringgit. Ini ketika warisan menjadi kerajaan ya. Mereka hanya berjaya menuntut sebanyak 26 naik kepada 53.4 juta ringgit. Satu angka yang masih jauh daripada tuntutan 40% hasil negeri. Jadi jumlah ini amat kecil yang dibandingkan dalam tempoh 45 tahun tanpa semakan, apatah lagi amat jauh daripada kadar 40% katanya. Armizan turut mengesahkan isu MA63 menjadi antara teras manifesto GRS pada PRN Sabah nanti. Sehubungan itu, Ahli Parlimen Papar itu mengingatkan Jenderapati memberikan penerangan yang tepat kepada rakyat agar pembangkang khususnya warisan tidak memanipulasi isu 40% hasil dan MA63, sedangkan ketika berkuasa mereka tidak menunjukkan ketegasan dalam memperjuangkan perkara berkenaan. Pada pembentangan belanjawan 2026, Perdana Menteri mengumumkan
kadar pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak dinaikkan kepada 600 juta berbanding 300 juta pada tahun 2023 sebagai komitmen Kerajaan Madani untuk mempercepatkan pembangunan dua wilayah selaras dengan semangat MA63. Jadi inilah sahabat semua yang kita boleh lihat bahawa komitmen ya yang diberikan oleh Perdana Menteri berkaitan dengan hak Sabah ini ya tidak boleh dipandang dengan sebelah mata, walaupun ada dakwaan-dakwaan kononnya ya kerajaan hari ini tidak pun melaksanakan apa-apa dalam tuntutan MA63, tapi sebenarnya itu adalah kenyataan yang salah. Nanti satu masa kita akan ulas perkara ini, apakah 9 perkara dan perkara-perkara lain yang telah pun dilaksanakan di Sabah ini semenjak Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun melaksanakannya. Kita akan mungkin berikan pencerahan ya sedikit berkaitan dengan isu itu. Dan ada juga kabar angin mengatakan dalam gabungan GRS ini kononnya PBS keluar daripada GRS. Itu antara persepsi yang cuba diwujudkan oleh sitro-sitro di warga maya. Namun seorang pemimpin parti PBS ini mengatakan, iaitu Janiston, beliau menafikan ataupun menangkis kabar angin bahawa PBS keluar daripada GRS. Spekulasi demikian adalah untuk cubaan katanya menimbulkan kekeliruan dan melemahkan perpaduan dalam GRS menjelang pilihan raya negeri. Jadi Parti Bersatu Sabah menangkis kabar angin mengatakan ia juga merancang untuk mengeluar daripada gabungan Rakyat Sabah GRS 2 minggu selepas STAR dan Parti Maju Sabah ACPP berbuat demikian. Ketua Penerangan Janiston berkata spekulasi itu adalah cubaan untuk menimbulkan kekeliruan dan melemahkan perpaduan dalam GRS dalam menjelang PRN. Adun Kiulu itu berkata kabar angin yang diulang-ulang itu bertujuan untuk meresahkan penyokong dan mengganggu kestabilan politik yang dipupuk GRS melalui kerjasama yang terjalin antara parti-parti komponen. Isu PBS keluar langsung tidak disebut dalam masyarakat dalam mesyuarat Majlis Tertinggi kami baru-baru ini menurut kenyataan. Malah pemangku presiden kami Joachim Gunsalam ya mengesahkan komitmen PBS untuk memperkukuhkan GRS sebagai gabungan tempatan yang mengekalkan hubungan kerja yang baik dan saling menghormati dengan kerajaan persekutuan. Janiston berkata pendirian parti itu sentiasa dipandu oleh kepercayaan bahawa perpaduan dalam kalangan parti tempatan adalah penting untuk memastikan kestabilan politik jangka panjang dan menjaga kepentingan rakyat Sabah. Beliau menekankan PBS sentiasa mengambil berat tentang sentimen akar umbi dengan peringatan bahawa perubahan arah politik yang kerap adalah tidak sehat kerana boleh membawa kepada ketidakstabilan yang akan memudaratkan kemajuan Sabah. Kita tidak mampu untuk berpecah belah kerana hanya pihak lain yang akan mendapat untung apabila kita berpecah, katanya. Kami mengiktiraf dinamik landscape politik Sabah dan keputusan kami harus berlandaskan realiti. PBS komited untuk memastikan GRS berkembang menjadi kuasa politik yang dominan di Sabah. Sama seperti gabungan Parti Sarawak di Sarawak, katanya. Jadi minggu lalu dilaporkan PBS menilai semula hala tuju politik berikutan keputusan STAR yang keluar daripada GRS. Ini selepas mesyuarat tertutup antara ahli majlis pimpinan PBS dan penasihat iaitu bersama dengan Joseph Paring Ketingan. Pahiri datang kepada Presiden STAR, Jeffrey Ketingan dilaporkan menggesa PBS untuk kekal dan bersatu mempertimbangkan untuk berunding semula dengan STAR bagi mengukuhkan suara politik Sabah. PBS menandatangani memorandum persefahaman dengan STAR pada tahun 2024, tapi Joachim berkata ia ditanggung berikutan keluarnya STAR daripada GRS. Dan untuk makluman anda sahabat semua, Parti STAR, mungkin ini ramai yang tidak tahu berkaitan dengan Parti STAR ni. Adakah Parti STAR ini adalah parti lokal Sepahan? Jadi sebenarnya kalau anda sedar sahabat semua, Parti STAR ini adalah parti daripada luar. Maksudnya parti ini bukannya asalnya dari Sabah, cuma dibawa masuk ke Sabah. Dan parti ini sebenarnya adalah berasal daripada Sarawak. Walaupun kamu kata masih Borneo,
Tapi kalau kamu kata kita mesti sokong parti lokal itu maksudnya di Sabah sendiri, itu bukan di dalam Sabah. Jadi kalau kamu katakan Pakistan ini Pakistan ini adalah parti lokal, itu adalah satu dakwaan yang salah. Kerana parti ini dibawa masuk daripada Sarawak masuk ke Sabah. Jadi ya, kalau anda boleh menerima STAR, kenapa tidak boleh menerima gabungan-gabungan seperti Gabungan Rakyat Sabah, ya GRS bersama dengan Pakatan Harapan. Ya, kalau anda tanya kenapa ada rakyat Sabah juga yang mahu menerima Perikatan Nasional yang secara tuntasnya berasal daripada Semenanjung dengan partinya yang dibenci oleh rakyat, iaitu Parti PAS, yang bersatu dan gerakan. Kenapa masih ada rakyat Sabah yang mengundi mereka? Itu ya, kita kena mempunyai pemikiran yang terbuka, sahabat semua. Ya, kerana kita lihat kerajaan yang ada hari ini ya committed di dalam membangunkan kerajaan ini, dan yang paling baik sekali adalah punya kerjasama yang erat dengan kerajaan persekutuan. Itu pandangan saya. Ya, anda boleh bersetuju atau tidak bersetuju dengan pandangan saya. Inilah namanya demokrasi, sahabat semua. Jadi apapun, kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Kalau anda mau berikan sebarang komen ataupun pandangan, anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye bye.